Hai, nama saya Nurul Dani binti Muhammad Yuki. Nombor matrik D2010098. Saya daripada kumpulan 1. Hari ini saya ingin menerangkan tentang kanak-kanak berkebutuhan khas. Kanak-kanak berkebutuhan khas terdiri daripada kanak-kanak yang mengalami kesukaran belajar. Kanak-kanak pintar cergas yang mempunyai kebolehan yang jauh lebih tinggi daripada normal juga diskualifikasikan sebagai kanak-kanak yang berkebutuhan khas. Kedua-dua kumpulan pelajar ini memerlukan pengubahsuaikan kepada kurikulum dan kaedah mengajar supaya mereka dapat merealisasikan potensi mereka. Istilah lain juga telah digunakan untuk kanak-kanak berkebutuhan khas ini seperti kanak-kanak istimewa, kanak-kanak luar biasa, kanak-kanak kurang upaya, kanak-kanak cacat, kanak-kanak terbantu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Menurut KAIL 2001, hampir 40% hampir 4% daripada populasi dunia terdiri daripada individu luar biasa atau kanak-kanak berkebutuhan khas. Terdapat kanak-kanak yang dilahirkan tanpa boleh mendengar apa-apa bunyi, manakala ada juga yang dilahirkan tanpa mempunyai keupayaan untuk melihat objek atau cahaya, termasuklah muka ibu bapa mereka sendiri. Terdapat juga kanak-kanak yang mengalami kesukaran memberi tumpuan atau mengalami kerencatan mental sejak lahir. Secara umumnya, kanak-kanak berkebutuhan khas berbeza daripada kanak-kanak normal dari segi mental, keupayaan deria, keupayaan berkomunikasi, tingkah laku, emosi dan ciri-ciri fizikal. Assalamualaikum, nama saya Aziz Syahira binti Zaid Biafri, nombor matrik D2010139. Saya dari kumpulan 1. Saya akan menerangkan tentang jenis klasifikasi kebutuhan khas iaitu sindrom Down. Sindrom Down merupakan penyakit keturunan yang disebabkan oleh pertambahan kromosom yang ke-21. Penyakit ini wujud apabila seorang bayi yang baru lahir mengalami masalah kromosom ke-21. Kanak-kanak sindrom Down ini mempunyai 3 salinan kromosom 21. Penyakit sindrom Down ini juga dikenali sebagai trisomi 21. Bagi kanak-kanak yang dilahirkan dengan ciri-ciri fizikal seperti ini biasanya berpotensi luas untuk mempunyai masalah-masalah kesihatan yang berkaitan dengan penyakit yang dialami oleh mereka. Namun begitu, penyakit ini juga dapat dikesan sewaktu bayi masih berada di dalam kandungan ibunya dengan cara membuat ujian darah, membuat pemeriksaan ultrasound atau menganalisis secair mentuban. Untuk kesedaran terhadap kanak-kanak keperluan khas pula, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah mengusaha lebih ramai pengamal kesihatan dan perubatan bekerja sebagai satu pasukan dengan pendidik dan ibu bapa bagi mengenal pasti kanak-kanak mempunyai keperluan khas. Beliau mengakui bahawa pengenalan kanak-kanak dengan keperluan khas merupakan cabaran paling sukar, terutama dengan mengambil kira konteks luar bandar. Katanya juga ada beberapa pengamal perubatan sanggup pergi untuk melawat klinik desa untuk membantu mengenal pasti dan mendiagnosis kanak-kanak keperluan khas. Ciptaan pengalaman sosial yang bermakna kepada kanak-kanak dan masalah infrastruktur. Kira-kira 3% kanak-kanak yang kurang upaya, teruk dan 10 hingga 15% kanak-kanak lain mempunyai beberapa masalah pembelajaran seperti disleksia, ADHD, autism, gangguan pendengaran, penglihatan, gangguan emosi dan sebagainya. Kanak-kanak berkeperluan khas sering dipinggirkan khususnya dari aspek potensi akademik, termasuk ditempatkan di sekolah pendidikan khas sedangkan mereka layak belajar dalam sistem pendidikan seperti golongan normal. Bagi kanak-kanak prasekolah pula, meskipun terdapat kepentingan intervensi awal dalam pendidikan, amat sukar mencari persekolahan yang menyokong kanak-kanak berkeperluan khas dalam program pendidikan dan integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Adida binti Alafiqih, bonometrik D201073. Hari ini saya ingin mengkongsikan tips untuk kanak-kanak keperluan. Sebagai kaedah awal yang boleh diikuti kanak-kanak yang mengalami sindrom Down untuk meningkatkan potensi dan kefungsian mereka, yang pertama ialah pertuturan. Kanak-kanak sindrom Down perlu dipastikan pertuturan mereka tidak mempunyai masalah untuk menjalankan terapi pertuturan. Terapi ini dijalankan secara berperingkat-peringkat mengikut kemampuan kanak-kanak tersebut. Mereka akan diajar untuk mengeluarkan bunyi dari peti suara mengikut huruf-huruf yang mudah dan melaksanakan aktiviti permainan bahasa yang benar. Guru juga perlu menarik perhatian kanak-kanak sindrom Down sebelum mereka bercakap dan tidak terlalu banyak bertanyakan soalan dalam aktiviti pembelajaran. Guru juga sentiasa menggunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah dipahami. Segala aktiviti yang dilaksanakan tidak boleh secara berterusan dan bergantung pada masa yang sesuai, iaitu ketika mereka masih segar dan aktif. Saya Mimin Nur Aina binti Sabarudin, nombor metrik D20100091 dan saya dari kelas 1. Antara cadangan aktiviti yang dapat dilakukan untuk kanak-kanak keperluan khas ini, yang pertama, kita perlu membuat sesi soal jawab berdasarkan gambar suasana pelbagai emosi. Sebagai contoh, ibu bapa atau guru perlu menyatakan emosi berdasarkan situasi sebagai perkenalan awal kepada jenis emosi yang berlaku di sekeliling mereka. Selain gambar, video yang menggambarkan sesuatu situasi juga boleh ditunjukkan supaya mereka dapat merasa sendiri perbezaan emosi bagi setiap situasi. Sebagai contoh, video sambutan kemerdekaan, sambutan hari raya dan sebagainya. Dan cadangan aktiviti yang kedua, memadankan gambar emosi mengikut situasi sebenar, iaitu selepas mereka sudah mengenali jenis-jenis emosi, kita haruslah menguji tahap pengetahuan mereka dengan meminta mereka memadankan gambar-gambar yang menunjukkan emosi tertentu dengan situasi yang bersesuaian. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan mimik muka mengikut emosi. Ibu bapa atau guru boleh meminta mereka meniru mimik muka mengikut emosi yang ditunjukkan dan meminta mereka melakukan semula emosi secara rawak. Aktiviti ini juga boleh dilakukan dalam bentuk permainan seperti kotak beracun dan sebagainya, dan mereka perlu melakukan watak yang dipilih bagi menggambarkan sesuatu emosi. Akhir sekali, permainan ini pasti dapat menyeronokkan mereka sambil melihat rakan-rakan melakukan aksi dengan mimik muka yang melucukan.